Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat kurniaan Allah, maka sempurnalah segala amal kebaikan. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa taala kerana menghidupkan kita, di mana kita puji Allah dengan kita nyatakan bahawa Allah sekali-kali tidak mengambil ataupun tidak memiliki mana-mana anak sekalipun. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan juga Allah tidak ada syirik yang berkongsi dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira, dan Allah tidak perlu kepada mana-mana bantuan kerana Allah tidak lemah, maka bertakbirlah untuk menghebatkan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Allahu akbar. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, terima kasih, segala puji juga bagi Allah kerana telah memberi petunjuk pada kita, yakni memilih kita untuk menjadi umat Islam, umat yang mendapat petunjuk, individu yang mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya kami mengakui Allah dengan segala kelemahan kami tidak akan mampu untuk mendapat hidayah Islam ini, ataupun sesiapa pun tak akan mampu untuk mendapat hidayah Islam ini kecuali dengan sebab Allah yang memberi hidayah kepada kita. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga, puji-pujian yang banyak, puji-pujian yang penuh segala kebaikan, puji-pujian yang penuh dengan keberkatan dari Allah kurniakan. Puji-pujian dengan sebab puji-pujian tersebut, yakni alhamdulillah, Allah kurniakan segala-gala nikmat pada kita, khususnya nikmat iman, Islam dan tauhid. Kerana itulah sebenarnya yang Allah suka, Allah sayang dan Allah redha dari kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ahli Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya berpesan pada diri saya dan jemaah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tauhidkan akidah kita, perkataan kita, mulut kita, amalan kita. Tauhidkan Maha Esakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, dan jangan ada sesekali yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Pagi ini saya, walaupun sebenarnya saya ada bawa buku dosa besar, tapi saya nak tinggalkan dulu buku tu kerana sekadar saya nak mengajak kita tengok ada satu kononnya, saya letak dalam perkataan kononnya kita cuti pasal hari Taipusam. Sebenarnya bagi orang yang beriman, orang yang tauhid,
nak takut, nak sebut benda tu takut sebenarnya, tetapi dia menjadi satu perkataan dalam konteks hidup bermasyarakat, bernegara. Apapun, bukan kita lapik, kita sebenarnya cuti lillahi ta'ala lah. Alhamdulillah, dan antara tanda-tanda kita cuti lillahi ta'ala itulah, walaupun hari ni hari Selasa. Hari ni hari Selasa. Biasa hari Selasa tak ramai macam ni kat masjid. Tapi disebabkan kita cuti lillahi ta'ala, kita mari ramai ke masjid. Dan biasanya hari Selasa pun tidak ada kuliah subuh, tapi kita ada kuliah subuh. Maknanya kita cuti lillahi ta'ala. Muslimin muslimat sebelah, alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar sebenarnya, yang kita tidak sedar Allah kurniakan kepada kita. Jadi dah disebabkan benda ni berlaku dalam konteks negara, saya buka sikit lah apa yang satu laman web dipanggil Wikipedia, ensiklopedia bebas, untuk kita tahu, untuk kita sedar, sekadar untuk kita sedar. Kalau dalam konteks motivasi, konsep sedar ni sangat penting. Kalau kita sedar kita anak, contohnya kan, maka kita tidak lawan kedua ibu bapa kita. Apatah lagi sampai kes yang terbaru, penggal kepala. Kalau kita sedar kita ini anak, kalau kita sedar kita seorang pelajar, maka kita tidak bertindak memberontak ataupun lawan guru. Dan lebih-lebih lagi kalau kita sedar kita sebagai seorang Muslim, maka secara khususnya kita akan fikir, saya sebut khususnya kita akan sembahyang. Kalau kita sedar kita orang Islam, lalu kita solat sebagai orang Islam. Dan sedar ini kita tahu juga, secara mudahnya sedar ini, kalau bahasa mudahnya, antara maknanya lawan tidur. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada rasa permulaan mengantuk pun. Sinah ni hak mula-mula mari masa nak mengantuk tu, itu pun tak ada pada Allah. Jangan kata tidur, terlalai. Wala naum, dan Allah tidak tidur. Dan dalam konteks fiqh, bila kita bercakap tentang sedar, menjadi salah satu syarat sah kepada ibadat kita. Dan orang yang tidak sedar digugurkan dari tanggungjawab dosa dia. Berdosa jika dia terlakukan sesuatu tanpa sedar. Yang saya nak mengajak kita tentang sedar ini, saya nak baca sedikit supaya kita sedar diri. Sekali lagi kita sedar diri bahawa kita ni Muslim, kita ni mukmin, kita ni umat tauhid. Tadi dengar imam baca, walaupun ayat tadi berkaitan dengan hukum hakam keluarga, berkaitan dengan perkahwinan, tapi itulah sebenarnya antara tanda tauhid kita. Kita tidak bergaul dengan wanita, dengan perempuan, kalau lelaki-lelaki, kalau perempuan begitu juga sebaliknya, kecuali dengan kalimah tauhid, yakni dengan hukum Islam. Kita percaya hanya dengan hukum Islam sah hubungan lelaki dan perempuan, tidak menjadi dosa, bahkan menjadi pahala yang sangat besar. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bahkan Rasulullah beritahu mendapat pahala dengan sebab hubungan seksual apabila berlaku atas dasar Islam. Ini antara benda-benda yang perlu kita sedar tentang nikmat tauhid.
Hari Thaipusam, saya baca saya baca benda supaya benda ni benda yang tercatat. Saya ambil benda mudah je ni. Ada dalam laman lain lagi. Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu. Wikipedia pun mengaku bahawa dia adalah hari mereka yang beragama Hindu, bukan untuk orang ramai, hanya untuk orang yang beragama Hindu di seluruh dunia, bagi menghormati dewa Hindu, dewa Murugan, atau juga dikenali sebagai dewa Subramaniam. Thaipusam dirayakan pada bulan Tai, dipanggil bulan Tai. Itulah kalau saya sebut dalam konteks apa yang saya baca. Saya tak tahulah nak sebut dalam konteks Tamil ni macam mana, kerana asal dia bahasa Tamil. Kemudian dia kata, ditulis di sini THAI, bacaannya bunyi logiknya dalam bahasa Melayu Tai. Macam mana Tamil sebut, tanya dia orang sendiri. Barangkali kita ada sahabat-sahabat India Muslim, kita tanya dia. Saya pun tak terfikir nak tanya. Bulan ke-10 dalam kalender Tamil, pada hari Thaipusam, bulan penuh melintasi bintang terang. Pusam adalah zodiak Cancer. Perkataan Pusam, Thaipusam. Tai bulan, Pusam zodiak. Dia gabungan dua rupanya. Kita tahu percaya kepada zodiak ni pun kufur. Ada hadis-hadis dia. Kita tidak mahu bincang, sebab itu acap pernah saya sebut di sini, jangan sesiapa bermain-main dengan kekufuran. Antaranya sekadar nak baca bulan Cancer, Scorpion, apa benda tak tahu lagi, tak ingatlah saya. Jadi benda-benda yang macam ni jangan kita, orang kata tak apalah nak baca saja-saja. Benda kufur tak payah saja-sajalah, cari pasal, orang kata mencari pasal. Tujuan kita baca dengar, kita baca dulu supaya kita faham betapa nikmatnya kita jadi Islam. Nanti saya akan baca hadis Nabi yang berkaitan dengan konteks tauhid, dan kalau sempat saya nak baca sedikit tentang sejarah. Semua saya akan baca dan terjemah. Hari Thaipusam merupakan hari menunaikan nazar. Allahu Akbar. Nazar ni ibadat. Sekali lagi saya sebut, nazar adalah ibadat. Kita tidak mahu bincang dalam konteks hukum fiqh. Ini semuanya nazar, merupakan ibadat dan menebus dosa. Nazar menebus dosa, maknanya kafarah, atau memohon ampun, maknanya istighfar, di atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. Tidak semua penganut Hindu akan menunaikan nazar. Bukan semua yang bawa kawadi contohnya, yang buat itu, yang buat ini. Nazar ialah memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini yang kita sebut wa man yakfur bit-taghut, yang dalam Quran sebut yu'minuna bil jibti wat-taghut. Ada ayat yang menyebut taghut saja, ada menyebut jibti wat-taghut. Semuanya ni berkaitan dengan patung dan syaitan secara khusus, ataupun gambar-gambaran. Kalau dalam setengah rumah ibadat dibuat gambaran patung sahaja, lukisan. Tak kira lah, kononnya lukisan Nabi, kononnya lukisan mak Nabi, kononnya lukisan itu, lukisan ini, semua itu termasuk dalam konteks al-jibti wa taghut.
Wa man yakfur bit-taghut, sesiapa yang kufur, nampak tahap tertinggi, mesti meninggalkan berhala ini, sehingga Allah tak kata meninggalkan. Allah menggunakan perkataan kufur, padahal perkataan kufur itu menakutkan. Perkataan kufur itu menakutkan bagi orang Islam, pasal kita nak Islam. Tapi Allah guna perkataan itu nak memberitahu kita dengan berhala sesuatu yang lain dari Allah yang disembah, kita kufur. Kalau dalam bahasa Arab, kalau orang tu sebut bahasa Arab, dia akan kata macam ni, ana kafirun bihi, saya kafir dengannya, dengan berhala tersebut tu. Ana kafirun bis-sanami wa kafirun bil jibti wat taut, saya kafir. Kita nak sebut kafir takut kan, tapi sebutan di situ sebenarnya mendapat pahala kerana kita memberitahu secara khusus dan mutlak. Khusus dalam konteks perkataan, mutlak dalam konteks makna, bahawa kita memang langsung tidak percaya, menolak, bukan sekadar tak percaya, menolak sama sekali, lawan apa yang disebut sebagai berhala. Itu perkataan kufur. Wa yu'min billah, dan dia beriman sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Taipuzam ini disebut, pada hari itu mereka tidak semua penganut Hindu akan menunaikan nazar. Nazar ialah memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan. Hajat dia diminta. Allahu Akbar. Dan jika permohonan dikabulkan, maka satu acara tertentu diadakan sebagai tanda kesyukuran. Nampak? Selepas kufur akan berlaku kekufuran lagi. Yang itu dia tak tulis di sini. Apa itu upacara? Itu upacara terima kasih. Lepas berlaku kekufuran, nak minta, bila dapat terpedaya dengan syaitan, kena buat kesyukuran pula selepas itu. 2 kali kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seronoknya kata alhamdulillah kita ini muslim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sebutlah banyak-banyak benda ni. Sebutlah banyak-banyak benda ni sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kukuhkan kita bagi orang yang beriman. Sebut dengan iman. Sebut dengan iman. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan pada hari itu mereka akan membawa susu yang berwarna putih, kerana susu itu dianggap paling suci. Susu ini diisikan dalam belanga tembikar atau kini dalam belanga aluminium. Belanga berisi susu ini akan dihias dengan pelbagai corak, warna, daun dan benang. Belanga ini akan dijunjung di atas kepala dari luar kuil hinggalah ke dalam kuil. Allahu Akbar. Dia bawa susu untuk diberkatkan oleh berhala. Untuk kononnya. Allahu Akbar. Kalau saya boleh guna perkataan berkat itu, ya, saya bukan maksudkan berkat tu untuk saya tak tahu bahasa lain yang mungkin boleh digunakan. Tidak semua penganut Hindu membawa belanga berisi susu. Bukan semua. Ramai juga lelaki yang mencukur rambut. Allahu Akbar. Cukur rambut pasal murugan. Allahu Akbar. Kita bercukur lillahi ta'ala. Secara khususnya
bila kita tahallul masuk umrah dan juga haji. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Pada hari itu bayangkan setiap surat rambut. Ini baru saya sebut tentang taipusm ni, saya tak baca lagi Quran dan hadis ni. Pada hari tersebut dan menyapukan campuran serbuk cendana, saya tak tahu apa benda itu cendana, dan air di atas kepala. Cendana ni apa dia? Dia ada pewarna, diwarna. Mandi mayat ada cendana. Ya. Saya belajar mandi mayat tapi tak berani nak mandi mayat. Kalau mayat hidup macam baru ni berani. Allahu Akbar. Jadi isu kesian untuk imam. Baik. Itu tarbiyah. Tarbiyah ni dia kena berbeza-beza. Ada orang tarbiyah dia begini, ada orang tarbiyah dia begini. Sepatutnya kena bersyukur untuk imam tolong tarbiyah cara tu. Tarbiyah itu bukan hukuman, itu tarbiyah. Allahu Akbar. Tapi manusia ni dia nak jadikan isu kan. Kemudian sampai peliknya ada orang yang pandai sampai dia buat perbandingan dengan penyeksaan zaman bila kadang-kadang orang bila nak seksa bubuh boleh mati, letak kain kemudian dijirus. Saya katalah, minta maaf lah saya sebut, itu perbandingan yang bodoh. Minta maaf saya sebut, saya tak kata pada orang, saya kata perbandingan itu bodoh, tak kena tempat. Pembandingan menyeksa, pembandingan buat astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kenapa jadi macam tu? Anti sangat kepada Tok Imam, kepada ni. Orang begini, astagfirullahalazim. Kalau mati, biar dia mandi sendiri, nak tengok macam mana. Kalau kita bercakap bunyi odoh, saya minta maaf para pendengar semua. Saya bukan kita bukan niat provokasi, tak. Kita nak macam saya sebut tadi, konsep sedar diri. Kalau kamu mati, saya mati, siapa pun mati, Tok Imam juga yang tolong. Kalau tak imam pun rakan-rakan dia lah yang duk tolong mandikan kita dengan cara yang paling sopan supaya kita ini selamat di alam barzakh, masuk dalam keadaan bertaharah, bersih, masuk jumpa dengan Tuhan. Tapi inilah yang jadi. Baik, secara rehat banyaknya cerita disebut di sini. Yang disebut ada perbandingan sikit, perbandingan. Ini perbandingan supaya kita sedar. Cerita bab cuti-cutilah perbandingan Malaysia dan India. Saya tak baca lagi ni, pasal tadi baru saya terfikir. Lepas habis sembahyang baru saya terfikir, terus saya buat carian sikit. Saya tak terfikir tadi nak baca. Agama Hindu berasal dari India dan dibawa ke Malaysia sejak abad pertama sebelum digantikan dengan Islam. Maknanya bukan agama asal di sinilah, dibawa dari India. Ia kembali bertapak pada zaman penjajahan British seawal tahun 1786 dengan kedatangan oleh buruh-buruh ladang termasuk di Pulau Pinang. Di ladang-ladang, kuil-kuil Hindu dibina dengan pembiayaan beberapa penganut Hindu. Oleh yang demikian, saiznya tidaklah begitu besar. Antara kuil yang besar-besar terletak di Sungai Petani, Georgetown, Teluk Intan, Hutan Melintang, Seremban, Johor Bahru, Kuala Lumpur dan lain-lain. Perayaan Taipusam, perayaan Taipusam lebih meriah di Malaysia berbanding dengan India. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma kfina syarra syirki
Ya Allah, peliharalah kami dari kejahatan syirik. Amin. 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 Allahumma qfina syarra syirki. Allahumma qfina syarra syirki bima syi'ta. Dengan cara yang Allah jaga kita, bukan dengan cara kita. Dengan cara yang Allah jaga kita. Allahu akbar. Berdebar saya cakap bab syirik ni, berdebar, jangan main. Haramtul jannata 'alal kafirin, kata Allah, aku haramkan syurga bagi orang kafir. Nabi bagi tahu, ya Umar antaranya, ada beberapa orang sahabat tapi saya sebut yang nama Saidina Umar lah. Kamu ucap, kamu laungkan, la yadkhulul jannata illa mu'min, tak akan siapa pun masuk syurga kecuali orang mukmin. Kecuali orang mukmin. Mukmin, benda yang perkara yang paling asas iman ialah asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi. Asyhadu ni aku naik saksi, bahasa yang kita terjemahkan. Aku bersaksikan. Orang putih kata I bear witness. Betul tak? Dia gelak pula, ustaz cakap tak betul itu, tak apalah, saya mengaku je. Saya naik saksi lah, sedap lah bahasa kita faham. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Tiada Tuhan di sini maknanya tiada Tuhan yang benar. Tiada Tuhan yang benar yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dalam konteks lain, bahasa ini nak bagi tahu lain dari Allah semuanya Tuhan yang batil. Allah memberi hidayat, yang lain semuanya menyesatkan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, dalam ayat, saya ambil satu je, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhan, kata ini kata Nabi Ibrahim. Kita tahu cerita Nabi Ibrahim sampai kena halau oleh ayahnya, sampai ayahnya yang buat berhala Azar itu sampai mengugut, kalau kamu tak lari aku rejam kamu. Dan benda itu pernah berlaku kepada Nabi di Taif. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu, adlalna kathiran minan nas, telah menyesatkan yang lain dari Islam. Apa sahaja yang dikatakan Tuhan yang lain dari Islam, konsepnya mutlak sesat. Ramai dari kalangan manusia, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim berdoa, siapa saja yang ikut aku maka dia dari kalangan aku, muslim. Wa man asani, siapa lawan aku tu pulang padamu ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni. Kemudian Nabi pun baca selepas itu satu lagi ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ya Allah mengazabkan mereka, yakni dengan sebab mereka kufur, mereka itu cuma hamba-Mu, mereka tak lawanmu. Sebab itu dalam ayat yang kita tinggal dulu ayat tu, wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampunkan mereka, yakni kalau mereka masuk Islam, kau akan ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa, al hakim, maha bijaksana. Nabi pun angkat tangan, macam tu, berdoa. Nabi kata apa? Yadaihi, Nabi angkat tangan dua. Tidak disebut Nabi angkat tinggi mana, tapi Nabi angkat tangan berdoa. Nabi kata kalau entah angkat tangan begini, innallaha hayyun karim,
Allah itu terlalu pemalu dan terlalu pemurah. Apa makna pemurah? Pemurah memberi bila-bila pun, sampai bila-bila pun, selama-lamanya dan tanpa had. Jangan berasa kita tak dapat ni, mana kita tak dapat, nanti dalam syurga lagi banyak dapat, tanpa had. Bila mana-mana hamba angkat tangan, Allah malu an yaruddahuma sifran khaibatain, untuk Allah balas kosong, tak dapat apa. Khaibatain ni rugi, tak ada apa-apa. Allah terlalu malu nak buat benda tu, tak layak dengan Allah. Macam kita dengan orang Islam, dengan sama-sama kita, bila kita jumpa, kita tak sebut, kita cuba ganti selamat pagi, tak rasa malu ke? Padahal dia Muslim, kan? Pasal kita Muslim, kita mampu untuk sebut Assalamualaikum. Kenapa kita nak sebut selamat pagi? Rasa malu. Semalam saya jumpa dengan jiran yang satu kondo lah, suami isteri dengan anak, bangsa Cina, bukan Islam. Dah apa ni, bukan Islam. Bila dia keluar dari lift, dia tingkat 8 tak silap. Baik, dah waktu malam kan, selamat malam. Tak apalah, kita bercakap, moga selamat malam, semoga selamat dia malam ni tidur, tak ada orang mencuri, tak ada apa kan. Contoh kat rumah, itu contoh. Selamat itu dalam konteks duniawi, Allah tak ada masalah. Tapi kita nak sebut di sini bagaimana Nabi angkat tangan. Nabi kata tadi, kalau kita angkat tangan Allah malu. Ini Nabi angkat tangan. Nabi pun kata Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. 3 kali Nabi sebut. Ini bukan Nabi sebut masa Nabi nak mati. Itu yang cerita itu tidak sah. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka yang tercampur cerita itu. Kononnya Nabi sebut masa mati. Mungkin kadang-kadang kita tinggalkanlah, kita tak tahu apa benda. Mungkin sumber yang diambil itu tidak sah. Tak apalah, kita tinggalkan, Allah ampunkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Pasal bila kita baca cerita, kita tahu cerita itu bukannya nak menyesatkan kita, tapi dia bermatlamat untuk menyedarkan, bukan menambah, menyedarkan betapa cintanya Nabi kepada kita, Nabi SAW. Kalau saya nak kata menambah, mungkin jadi hodoh lah, pasal maksudnya dia penulis itu menambah-nambah. Tak, tapi untuk menyedarkan kita betapa hak mana tersalah tu sesiapa pun boleh buat salah. Dan kita yakin penulis itu kalau dia tahu dia tersalah, dia akan padamkan balik. Dia akan tulis. Allahumma ighfir lana wa lahum walil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Baik. Yang penting Nabi angkat tangan, Nabi sebut 3 kali. Nabi sebut, bukan sebut Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Nabi sebut wabaka, dan Nabi menangis. Faqala Allah, maka Allah pun berfirman, ya Jibril. Allah berfirman, ya Jibril. Jibril ada di bawah arasy, di atas langit sana. Izhab ila Muhammad, pergi jumpa Muhammad sekarang juga. Allahu Akbar. Wa rabbuka a'lam, padahal Allah lebih tahu. Wasalhu ma yubki, tanya dia pasal apa dia menangis. Fa'atahu Jibril, Jibril pun datang. Fasa'alahu, Jibril pun tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa kau menangis? Angkat tangan 3 kali, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, menangis.
Nabi menangis. Nabi sayang pada umat, khususnya Nabi sayang pada kita. Nabi sayang pada kita. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bagi tahu pada Jibril ma qala, apa yang Nabi sebut. Fa qala, Jibril pun jawab. Jibril pun jawab. Jibril naik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya. Jibril beritahu pada Allah. Allah lebih mengetahui, Allah mengetahui. Tapi Allah nak dalam konteks makhluk, supaya menjadi besar, supaya makhluk, sesama makhluk, kepada Jibril dan kepada kita. Allah kata, izhab ila Muhammad, balik semula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahu inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya kami, yakni Allah, dengan kehebatan Allah kata, kami akan layan umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang menyebabkan engkau rasa redha, engkau puas hati. Wala nasu'uka, kami tidak akan berbuat buruk padamu, tidak akan kecewakan. Inilah janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kita bercakap, sekali lagi acap kali saya sebut, kita bercakap ke mana pun ceritanya balik kepada kita. Kemudian saya nak sebut juga satu cerita berkaitan dengan Fathu Makkah wa hadmu al-Uzza wa Suwa' wa Manat, di mana cerita ini disebut fi Ramadan min al-'am al-thamin al-hijrah lil hijrah, tahun yang ke-8 hijrah. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah fatihan. Nabi masuk ke Mekah dengan konsep membuka, bukan menawal, membuka kemenangan. Nabi ajar kita berdoa. Syuruk 23 campur 28 pukul 8 baru masuk waktu solat awabin. Syuruk 23 kan, maknanya habis waktu subuh syuruk kan, 23. Solat duha kena campur 28 minit, kata statement dari Jabatan Falak lah, JAKIM dari Jabatan Agama Islam. Maknanya pukul 8 baru solat awabin, solat awal duha, solat orang yang bertaubat pada Allah. Kalau kita berhenti awal, kena tunggulah. Kalau kita berhenti lewat sikit, sambil-sambil tu sampai elok dekat. Allahu Akbar. Sakit pinggang, tak boleh duduk, pasal duduk lama sangat, tak ada aktiviti. Sekejap Bila Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan membuka Islam, fatawajjaha ilal Masjidil Haram, Nabi terus masuk ke Masjidil Haram. Wastalamal Hajar al-Aswad, Nabi istilam Hajar al-Aswad. Kita tangkap Nabi berada di atas unta, dengan keadaan kepala Nabi tunduk sampai hampir menyentuh belakang unta. Masuk dalam keadaan tunduk kepada Allah. Wa tafa bil Ka'bati, Nabi pun tawaf Kaabah atas belakang unta, Kaabah. Masa itu suasana lain lah. Kana haulaha
360 sanama. Pada waktu itu di sekeliling Kaabah ada 360 berhala. Dan sambil Nabi berjalan, di tangan Nabi ada tongkat Nabi. Tongkat Nabi ataupun ranting kayu, tongkat lah yang mudah kita sebut. Yat'anuha bi'udin. Nabi tolak. Bahkan ada riwayat kata Nabi tunjuk je jatuh satu. Bahkan bila jatuh, dia bukan jatuh patah, dia jatuh berderai. Kan kalau kita tengok bahala jatuh patah, ini jatuh berderai. Allahu Akbar. Rawa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah wa hawla al-bait 60 wa 300 nusubin. Benda yang sama ya. Nabi tawaf masuk Mekah dalam keadaan Kaabah masa itu dikelilingi dengan 360. Faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadihi wa yaqul. Nabi pun, mulut Nabi membaca Quran. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Allah tidak akan bagi lagi, tidak akan naikkan lagi kebatilan, dan tidak akan kembalikan semula kebatilan, yakni syirik. Ini dari surah Al-Isra dan surah Saba, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ba'da an tahhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baitul haram min al-awthan, bila dah Nabi bersihkan di sekeliling itu 360. Wa bada'a fi hadmi jami'il asnam min haulihi, Nabi mula mana-mana berhala yang ada di sekelilingnya, yakni merata. Wa min thumma kanat saraya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kathira allati arsalaha. Bermula dari situ Nabi menghantar pasukan tentera. Ba'da fathi Makkah mubasyaratan, selepas peristiwa Nabi buat tu pembukaan kota Mekah, li hadmi, untuk memusnahkan hadhil asnam, mana-mana berhala yang ada sekitar semenanjung tanah Arab, khususnya yang dekat-dekat dengan Mekah tapi di luar Mekah. Wa tathhir jaziratil arabiyyah minasyirki wa madahirihi. Tujuan dia adalah untuk membersihkan tanah Arab. Benda tu berlaku nampak kat Mekah, tapi bukan cerita Mekah saja, tanah Arab, maknanya semenanjung tanah Arab. Sebab itu bila berlaku di Dubai, di mana, di seluruh, maaf saya tak nak sebut nama negeri lah, tapi masih lagi dalam semenanjung tanah Arab, walaupun dia bukan Arab Saudi, tapi di semenanjung tanah Arab. Apa makna semenanjung? Semenanjung ni maknanya dia macam pulau, macam Malaysia, dia macam pulau, tapi di atasnya dia benua. Dia bukan pulau. Kalau pulau dia sekeliling, macam Pulau Kapas, Pulau Kambing tak. Di Terengganu ada Pulau Kambing, tak pulau. Daratan, tak ada kena-mengena dengan pulau. Ada satu lagi Pulau Babi, tapi sudah ditukar nama, Pulau Bahagia, tak silap saya nama dia. Saya sendiri secara spesifik tak kenal kat mana Pulau Babi tu, tak tahu. Baik, Pulau Kambing tahulah. Semenanjung tanah Arab ni dia bermula dari atas, habis Arab Saudi, atas tu dia Jordan, yang bawah tu dia dipanggil semenanjung tanah Arab. Maka ada beberapa negara yang termasuk Kuwait atas, Jordan atas semua kan. Yang ni dia panggil yang tepi ni. Ada laut, apa ni, Laut Merah. Yang penting, kita tidak mahu cakap tentang geografi terlalu banyak, pasal bukan bidang saya. Takut saya lebih-lebih masuk, jadi tersalah pula saya.
Jadi isu pula. Orang nak cari isu, dia tak cari benda hak betul kita, dia cari hak mana kita tersalah. Wa min hadhihi saraya, antara beberapa pasukan tentera yang dihantar oleh Nabi ialah sariyatu Khalid ibn al-Walid. Tentera yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu ila al-Uzza, ke berhala Uzza. Wa sariyatu Amr ibn al-As, dan juga sariyah pasukan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ila Suwa'. Suwa' ni berhala yang semenjak dari zaman Nabi Nuh, lama berhala tu, ribuan tahun. Wa sariyatu Sa'ad bin Zaid al-Ashhuli radhiyallahu anhu ila Manatin fa adda kullu minhum muhimmatahu binajah. Semua mereka berjaya dalam mission. Sariyatu Khalid bin Walid, saya tak baca belakang, mungkin dua sebab ya. Al-Uzza, Uzza a'zamul asnam inda Quraisy wa Bani Kinana, berhala batu yang paling besar bagi masyarakat Quraisy dan Bani Kinana. Wa kana sadanatuha wa hijabuha ay khadimuha Banu Syaiban min Sulaim khulafa Bani Hashim. Adalah orang yang jaga dia. Wa kanatil Arab wa Quraisy tasamma biha Abdul Uzza, sehingga kan orang Quraisy berbangga-bangga beri nama, kalau ada dari kalangan anak-anak mereka yang lahir, ada yang sampai diberi nama Abdul Uzza. Abdul Uzza. Wa ba'da al-fathil a'zam li Makkah al-Mukarramati li khamsi layalin baqina min syahri Ramadan, 5 hari lagi sebelum raya, masa berlaku pada bulan Ramadan. Tahun ke-8 Hijrah, wajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan min 30 farisan, 30 orang tentera berkuda, biqiyadati Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, dipimpin oleh Khalid al-Walid, ila sanamil azam, kepada berhala yang paling besar. Berhala yang paling besar dihantar orang yang antara yang paling hebat. Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah yang Nabi sifatkan. Wa dzalika li izalatihi min 'ala al-ardi, nak buang dia dari muka bumi. Nak buang dia dari muka bumi. Ba'da an uzila minal qulub, selepas dia dibuang dari hati. Allahu Akbar. Dibuang dari hati. Selepas dibuang dari hati, maknanya, faham tak ni saya sebut, sahabat kita dibuang dari muka bumi, selepas mana dibuang dari hati. Jadi hak mana dulu? Cuba faham. Buang dari hati dulu. Jangan buang hati, buang dari hati. Buang dari hati dulu. Buang dari hati dulu. Maka dalam hati kita simpanlah perasaan nak buang berhala-berhala. Benci, bukan benci sekadar kufur dengan berhala, benci dan nak buang berhala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian falamma sami'a sadinu ay khadimul Uzza, bila penjaga Uzza itu dengar kedatangan Khalid al-Walid, bukan rahsia ni, dia dengar bimasiri Khalid ilaiha alaqa alaiha sayfahu, dia pun ambil pedang, disangkut atas tangan Uzza. Waltaja'a ilal jabal, dia sendiri lagi ke bukit alladhi hiya fihi wa huwa yaqul, lalu dia pun bermadahlah di sana, bersyair. Ada syair dia, saya tak nak baca. Kemudian
Yang penting Khalid pun datang, lalu dia pun musnahkan Uzza. Bila dia musnahkan Uzza, Khalid pun balas syair tu. Syair tadi, syair kufur, minta supaya dia Uzza itu bunuh Khalid. Khalid pun selepas dah hancur, dah musnahkan, potong Uzza itu, dia pun bersyair. Dia kata, ya Uzza kufranak, wahai Uzza, aku kufur denganmu. La subhanak, sekali-kali aku tidak memujimu. Inni ra'aitullaha qad ahanak. Ini syair dalam bahasa Arab. Apa yang aku nampak, Allah telah menghina kamu. Wa yuhaddithuna Abu Tufail an qissati hadmil Uzza fayaqul, ada kisah cerita dia secara mudahnya. Rasulullah hantar 30 orang tadi yang diketuai oleh Khalid ila nakhlatin, dia rupanya diletak dalam satu kebun. Wa kanat bihal Uzza fa ata Khalid wa kanat ala thalathi samuratin syajarat. Uzza ini terlalu hebat sehingga dia diletak di atas 3 pokok. Dia tak diletak atas kayu, atas bumi, maka dia diletak di atas pokok. Pokok tu tumbuh dekat-dekat, dia buatlah cara dia letak atas tu. Pokok tu nama samurat. Pokok samurat ni kalau kita tengok dalam biasa, kita tengok lukisan-lukisan kan, hak mana pokok yang dia pokok kemudian dia lukis macam yang nampak kan, pokok yang biasa kita tengok dalam lukisan, dia macam berpayung gitu, comel, pokok gitulah. Wahadam al-bait alladhi kana 'alayha. Khalid dia musnahkan berhala dan dia musnahkan pokok tu sekali. Rumah yang dibina ke atas pokok tu. Ya. Faraja'a Khalid. Khalid pun balik. Falamma absarat bihi sadanah wa hum hajabatuha am'anu fil jabal wa hum yaqulun ya Uzza. Bila Khalid pusing balik, falamma absarat bis sadanah wa hum hajabatuha am'anu fil jabal. Yang Sami kita sebut. Sami yang duduk atas bukit tadi, dia berkata, wahai Uzza. Dia tengok benda berlaku dan dia masih lagi bersoal. Dia duduk masih lagi dengan wahai Uzza, wahai Uzza. Fa'ataha Khalid. Lalu Khalid pun datang fa'idha hiya imra'atun uryanatun nashiratun sya'ruha. Tiba-tiba yang Khalid nampak, kerana dipuja, ya Uzza, mereka duduk puja lagi jauh. Lalu pada waktu itu muncul satu perempuan yang telanjang dengan rambutnya yang menggerbang. Tahsu ay tulqit turab ala rasya, dia ambil tanah, duduk atas kepala. Fa'am mamaha bisayfi hatta qatalaha thumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala tilkal Uzza. Bila dia balik, dia pun bagi tahu pada Nabi. Dalam cerita yang satu lagi, dia 2 kali dia balik dulu. Nabi tanya dia, kamu nampak apa-apa? Dia tak nampak. Nabi kata, kamu belum sempurna lagi. Nabi dia belum sempurna lagi, jadi Nabi suruh dia pergi semula. Bila dia pergi semula,
dalam keadaan Sami yang masih atas bukit itu duduk puja ya Uzza kan lagi. Keluarlah hantu syaitan lah, syaitan perempuan, syaitan betina, pasal Uzza ni pun betina. Maka keluar perempuan syaitan itu dengan bertelanjangan dan juga rambut yang bergerbak sambil ambil tanah dan menerpa ke arah Khalid. Khalid pun tebas dia dengan pedang. Dengan sebab itu putus, dia mati. Bila dia balik jumpa dengan Nabi, dia pun bagi tahu. Nabi kata, al-an, sekarang baru kamu buat. Tilkal Uzza, itulah Uzza yang sebenar-benar. Berhala itu cuma sekadar simbol, tapi tak boleh walaupun simbol, dalam itu adalah Uzza, ataupun di sebaliknya adalah syaitan. Wala Uzza ba'daha lil Arab, tidak akan ada lagi orang Arab yang akan menyembah Uzza selepas itu. Ini contoh antara yang berlaku. Begitu juga yang diceritakan berkaitan dengan Sariyah Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, sahabat yang membuka Mesir. Bagaimana dia diceritakan dihantar kepada berhala Suwa yang kita sebutkan tadi. Bila dia sampai dekat Suwa, saya pendekkan cerita, Sami di sana tanya, Mazaturi, kamu nak buat apa wahai Amr bin Amr bin al-As? Dia pun kata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahdimahu. Rasulullah suruh aku musnahkan dia. Qala la taqdir ala dhalik, kamu tak akan mampu buat. Kamu tak akan mampu. Qultu lima, kata Amr Khalid, pasal apa aku tak mampu? Qala tumna, dia akan dijaga. Apa maksud dijaga? Maknanya ada syaitan yang akan jaga dia, ada sesuatu yang lain. Hatta al-an anta fil batil, sampai Khalid pun Amr ibn al-As pun kata, kamu ni sampai sekarang pun masih lagi duk syirik, duk batil lagi. Sampai sekarang Nabi dah sampai ke Mekah, dah semua dah menang. Waihaka, celaka kamu, kata Amr ibn al-As kepada Sami. Hal yasma'u wa yubsir au yubsir, berhala ni boleh dengar, boleh nampak ke? Qala, kata Amr ibn al-As, fadanautu minhu fakasartuhu, aku dekat, aku datang dekat, lalu aku pun hancurkan dia. Sudah tentu dengan bismillah. Wa amartu ashabi fahadamu baita khizanatihi, dan aku perintah mana tentera yang bersama dengan aku, bukan sekadar berhala itu, rumah ibadat itu sekali dihancurkan. Falam yajidu syai'a, dan bila dah selesai tak ada apa. Syaitan hak jaga, hak bersama dengan Suwa ni, kalau kita nak katalah saja, kita kata barangkali dia cerdik sikit kot, dia lari awal ni, dia tak macam hak jaga, dia tak macam hak jaga Uzza, pasal dia terlalu sombong, dia sombong, akhirnya dia pun mati. Pasal syaitan pun dia boleh mati, tambah-tambah bila dia berupa dan dibunuh, jelas tetap dibunuh putus dua oleh Khalid al-Walid. Yang ini tak jumpa apa-apa, pasal dia dah lagi dari awal lagi. Summa qultu lis-sadin kaifa ra'aita, bila nampak ni cara dia, cara dakwah ni berbeza. Sebab tu saya kata tadi, bila imam mandikan orang tu, hak tukang komplain suruh Malaysia ni, apa yang kamu boleh buat dengan budak tu selama ni? Apa yang kamu boleh buat dengan budak itu selama ni? Mudah-mudahan Allah elokkan budak tu. Dia akan ingat dia pernah dimandikan ni sampai mati. Bahkan bila dia mati dah nanti pun panjang umur, dah jadi orang soleh,
Ini kali kedua aku kena mandi. Mandi. Gurau tu gurau lah gurau. Allahu Akbar. Di mana konsep dakwah yang di sini Khalid Al-Walid pergi musnahkan, lepas tu dia pun tanya, apa kamu nampak apa sekarang? Disebabkan benda tu dah berlaku pada waktu itu, dia pun kata aslamtulillah, masuk Islam. Nampak kasar, ni kasar ni main kasar lah, pergi musnahkan. Ini bukan cerita, ini tak ada kena-mengena dengan cerita menghasut, menyuruh, apa. Bukan, saya bercakap dalam konteks sejarah supaya kita sedar. Dan benda ini akan berlaku apabila dunia ini diperintah oleh Nabi Isa bersama dengan Imam Al-Mahdi. Benda ini akan berlaku. Rumah-rumah ibadat syirik akan dimusnahkan bersama dengan berhala-berhala mereka sekaligus. Ini antara benda yang perlu kita sedar supaya kita, dan terakhir sikit je saya ambil sebelum kita nak lengkapkan supaya kita dapat sembahyang sunat awwabin terus di sini. Saya nak baca hadis yang kedua. Saya rasa hadis ni saya pernah baca. Hadis yang panjang yang disebut oleh Imam Bukhari berkaitan dengan mereka yang menyembah berhala ketika berada di padang mahsyar. Mereka ini akan dibangkit seperti mana kita, sehinggalah Rasulullah kata, hadis ni panjang hadis ni, satu muka surat lebih. Saya baca sikit sahaja. Bila para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, adakah kita akan nampak, jumpa Tuhan kita? Adakah kita akan jumpa, yakni nampak Tuhan kita pada hari kiamat? Rasulullah menjawab dengan satu perbandingan dalam konteks makhluk untuk memahami. Pasal kadang-kadang perbandingan bukan bandingan Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk, supaya kita faham. Dan Allah lagi hebat. Apa dia? Rasulullah kata, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Hal tudarruna, dalam riwayat yang lain hal tudammuna atau hal tudahuna. Ada beberapa riwayat yang menyebut, yang dimaksudkan di perkataan ini, hai bermakna hal tudayiquna ay la tuzahimuna. Adakah kamu akan bersesak-sesak, bersusah-susah nak melihat matahari pada siang hari, laisa dunaha sahab, sedangkan matahari itu jelas di langit, tidak dilindungi oleh awan. Nabi buat perbandingan, bukan perbandingan Allah. Nabi buat perbandingan bagi pihak kita, bukan perbandingan pada pihak Allah ni, jangan salah faham. Perbandingan kepada kita. Matahari di atas dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebut Allah Maha Tinggi. Matahari tinggi dalam konteks duniawi, Allah Maha Tinggi. Matahari besar tapi menjadi kecil dengan sebab jauh, tapi Allah Maha Besar. Nampak benda yang saya sebut? Kita tengok makhluk besar mana pun, makin jauh makin kecil, makin jauh makin kecil. Bahkan diceritakan matahari itu antara planet yang kecil di ruang angkasa. Ada yang lagi besar, jauh besar dari matahari. Kita tak nampak pun. Pasal apa? Dia terlalu jauh. Allah Maha Besar. Bukan kita melihat Allah satu begitu. Tak. Ini nak cerita. Saya rasa boleh fahamkan. Pasal bukan saya je yang apa ni, seronok dengan tauhid. Saya yakin yang mendengar, yang faham di sini. Dengan sifat Allah kita memahami. Saya bukan syok sendiri.
Tapi marilah kita faham. Sekali lagi saya ulangi, supaya kita rasa seronok. Kita melihat sesuatu yang besar, besar mana pun, bila jauh dia jadi kecil. Kecil. Tapi Allah Maha Besar, yang mustahil dinampak dengan kecil. Karena Allah bukannya bersaiz. Allah Maha Besar, laisa kamitslihi syai'. Kita jangan lebih-lebih lah. Lebih-lebih nanti orang buat isu hak menjadi masalah, hak buat isu ni hak lukak bin lukak dipanggil orang. Nabi sebut jenis manusia yang Nabi, kalau wallahu alam, adakah memang nama dia begitu ke ataupun gelaran Nabi disebut lukak bin lukak. Bila sebut Nabi bagi tahu di akhir dunia ni tidak ada orang yang paling gembira dengan dunia seperti mana Lukak bin Lukak. Lukak ni apa benda? Nama ataupun nama pada seseorang. Kalau perempuan dikata Laka. Laka dia ada alif. Laki-laki dia tak ada alif, dia 3 huruf, lam kaf ain. Kalau perempuan Laka bin Laka, gitu kan. Bukan binlah bintu. Okey. Lelaki Luka bin Luka. Itu Nabi gelar. Nabi, kalau ada orang kata tu bergelak, Nabi sebut begitu, nak buat macam mana? Orang yang memang terlalu, istilah kata, kalau orang Terengganu kata bengong lah. Bengong sangat lah ni, bengong. Bahasa lebih tu, bahasa bodoh. Bahasa bodoh, bodoh sangat bodoh kan. Bukan bodoh tak tahu nak cari makan, bukan bodoh safih. Faham tak safih? Wala tu'tus sufaha'a. Contohnya, jangan kamu bagi kepada golongan yang kurang akal. Itu kurang akal. Amwalahum. Maksudnya orang yang Allah jadikan mereka ini Down syndrome ke, orang yang tak cukup, orang yang tu. Macam saya pernah sebut, saya ada seorang anak perempuan umur 20 tahun, perangai macam umur 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kadang-kadang macam 3 tahun, kadang-kadang umur 4 tahun, kadang-kadang macam umur 5 tahun. Contoh. Alhamdulillah Allah bagi saya seorang, dia panggil faratan, bekalan simpanan yang berharga untuk hari akhirat, mudah-mudahan. Dengan kurniaan Allah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa zukhran, khazanah, faratan wa zukhran, wa syafi'an mujaban, mudah-mudahan menjadi pembantu yang diterima oleh Allah supaya tak masuk neraka. Pasal orang yang akhir sekali keluar dari neraka dalam hadis ni, kalau hadis yang saya baca ni, tapi saya tak nak baca sampai ke situ. Hadis tu cuma saya sebut mana Rasulullah bagi tahu hak akhir sekali yang dikeluar dari neraka ialah orang yang sembahyang, yang tempat sembahyangnya tidak disentuh oleh api neraka, tapi hitam legam macam ubi kentang bakar yang saya pernah sebut. Orang yang akhir sekali keluar dari neraka ialah orang yang ada kesan solat, bukan kesan wuduk, kesan solat dari 7 anggota. Hak tak sembahyang agak-agaknya boleh keluar tak dari neraka. Allahu Akbar. Bila baca hadis ni takut. Tinggalkan cerita tu sikit lagi, saya ambil bismillah ya di hujung ni. Nabi buat perbandingan, lalu Nabi kata sampai satu ketika bila dah semua sekali Allah himpun, Nabi kata fayaqulu, Allah berfirman bila dah himpun, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa yang pernah hidup dulu dia sembah berhala contohnya, maka hari ini ikutlah dia. Kalau kamu sembah orang, ikutlah dia. Macam di Korea Utara tu, kita tengok sampai sekarang duk sembah orang, duk sembah pada Kim apa ni, Allah pernah Kim, lupa dah saya. Yang penting
sebagai contoh, siapa yang sembah matahari dia akan ikut matahari, siapa yang sembah bulan dia ikut bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghit, siapa yang sembah berhala akan ikut berhala. Semuanya akan dijaga rapi oleh malaikat, lalu dihumban semua sekali masuk dalam neraka. Jadi muslimin dan muslimat, terima kasihlah kepada sahabat yang jemput saya pada hari ini. Saya datang ni bukan kerana cuti Taipuzam ataupun kerana sempena Taipuzam, tak ada kena mengena. Ana bariun minasyirki, saya berlepas diri, bersih dari syirik. Dan kita selama kita menjadi saksi, kita semua bersih dari segala syirik. Kita datang di sini lillahi ta'ala, kita cuti lillahi ta'ala, kita rehat lillahi ta'ala, dan kita terima apa yang dapat kita terima ini. Duniawinya orang melihat dalam konteks yang lain, kita tetap melihat dalam konteks tauhid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nushhiduka wa nushhidu hamalata arsyika wa malaikatakal muqarrabin anna amanna bika wa bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa anna kafarna bil jibti wat taghuti kullih. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami memohon darimu ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kami memohon engkau sendiri menjadi saksi kami, dan para malaikat yang menjunjung arasmu menjadi saksi kami, para malaikat muqarrabinmu juga menjadi saksi pada kami, bahawa kami semua beriman denganmu ya Allah, satu-satunya Tuhan yang kami sembah dengan sebenar-benarnya. Kami beriman dengan kitab Al-Quran yang engkau turunkan kepada kami, dan kami beriman dengan Nabi Muhammad SAW yang telah engkau utuskan kepada kami, dan kami juga kufur, menolak dengan segala jibti wa taghut. Faghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighar. Maka dengan sebab iman dan kufur dengan segala syaitan dan jibti dan taghut tadi ya Allah, iman denganmu ya Allah, dengan berkat itu semua ampunilah kami, ampunilah kedua ibu bapa kami, dan kasih sayangilah mereka, kasihanilah mereka seperti mana mereka kasih sayang dan kasihani kami sewaktu kami kecil dulu. Waghfir li ahlina wa zurriyyatina wa li ikhwatina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ashabil huquqi alaina wa li zawil mazalimi alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Elok-elok boleh solat tawadhi. Wa jazakumullahu khairan.